Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang dah join. Kita tunggu panel kita lagi seorang baru kita mulakan. Terima kasih. Maaf ya semua, kita tunggu 9-5 minit, kita tunggu panel 1 kita, Dr. Sakinah. So Dr. Maizatu, panel 3 dan panel 2 kita, Dr. Hasliza pun dah ada. Maaf menunggu sekejap ya. So sementara menunggu 1 minit lagi boleh isikan attendance form. Okay, kita akan beri juga e-certificate kepada yang menyertai program kita pada pagi ini. So dalam chat box tu ada Google Form, boleh isi. Terima kasih.
Okey, banyak pesanan pula. Alright. So kita juga nak kalau boleh di akhir program nanti kita nak ambil gambar beramai-ramai bersama peserta dan juga panel. Harap semua boleh on camera masa tu. Terima kasih. Alright, saya dah nampak Dr. Sakinah masuk. Dr. Sakinah. Terima kasih banyak Dr. Sakinah. Assalamualaikum. Kelas online anak, minta maaf, minta maaf. Tak apa, kita semua faham online sekarang ni. Terima kasih Dr. Sakinah. Alright, terima kasih semua. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, saya rasa saya mulakan program kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sudi menghadiri event kita pada pagi ini yang bertajuk Handling of COVID-19 Patients and Quarantine Experiences yang dianjurkan khas oleh IEEE EDS Malaysia Chapter. Jadi saya nak berikan intro sedikit. So COVID-19 walaupun kita dah tahu, semua orang dah tahu dan sedar mengenai COVID-19. So COVID-19 merupakan singkatan bagi coronavirus menular pada tahun 2019. Dan dia memberi kesan dan impak kepada penduduk Malaysia sekitar bulan Mac 2020. Okay, berikutan daripada pandemik ini menular dengan pantas, Kerajaan Malaysia telah menjalankan Perintah Kawalan PKP bermula 18 Mac sehingga kini. Kerajaan Malaysia memanfaatkan sepenuhnya program Malaysia Prihatin untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahayanya COVID-19 serta pentingnya pengambilan vaksin bagi mencegah jangkitan ini. Maka kami di IEEE EDS Malaysia Chapter sama-sama prihatin di atas permasalahan ini dan sama-sama ingin menyertai seruan kerajaan dengan mengadakan program-program kesedaran seumpama ini. Jadi objektif utama program ini, kami di IEEE EDS Malaysia Chapter berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan menghentikan wabak COVID-19, iaitu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bagi memulakan majlis ini, saya ingin menjemput Associate Professor Dr. Ahmad Sabirin Zulfaqar, iaitu selaku Chair IEEE EDS Malaysia Chapter dan juga Associate Professor daripada UiTM Shah Alam, memberikan sepatah dua kata bagi memulakan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan Dr. Sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Izaila selaku MC kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada speaker kita pada hari ini yang saya hormati Dr. Sakinah Kamarul Bahrin, adalah salah seorang daripada frontliners kita, dan juga saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Haslina Hassan daripada UTHM, senior lecturer daripada UTHM, survival of COVID-19 yang quarantine di hospital. Dan kita juga ada selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Maizatul, survival COVID-19 juga daripada di quarantine di MIPS Serdang. Salam takziah juga kepada Dr. Sakinah atas kematian ayahanda tercinta, dan saya dekat sini juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati kerana turut bersama kami. Aspirasi IEEE EDS adalah di mana kami mendukung aspirasi daripada kerajaan dan aspirasi daripada rakyat Malaysia yang mahukan pandemik ini dapat
dikurangkan daripada jumlah kes, dan seterusnya kita dapat tahu bagaimana pengalaman orang yang pernah sama ada merawat pasien-pasien daripada COVID-19, ahli keluarga, terdiri daripada ahli keluarga ataupun orang yang pernah terkena, dan bagaimanakah mereka terkena ataupun boleh berceritakan pengalaman. Saya dengan ini tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada IEEE EDS Malaysia, IEEE UTHM Student Branch kerana menganjurkan program yang cemerlang ini. Terima kasih. Saya mengharapkan semua orang, hadirin dan hadirat, dapat menimba ilmu bagi menangani isu COVID-19. Terima kasih. Saya persilakan balik semula kepada MC kita pada hari ini. Dr. Izaila. Terima kasih banyak Dr. Sabirin di atas ucapan permulaan bagi majlis kita pada hari ini. Jadi pengisian program kita pada hari ini adalah berbentuk perkongsian daripada 3 panel yang special kita pilih yang akan berkongsi tentang pengalaman tentang jangkitan COVID-19. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya nak beri intro sedikit. So kita mestilah kena kenal panel kita siapa. Alright, so panel 1 adalah Dr. Nur Sakinah, okay, binti Kamarul Bahrin. Jadi Dr. Sakinah, ini adalah profil Dr. Sakinah. Jadi Dr. Sakinah sekarang adalah doktor dan owner di klinik Anda Wangsa Melawati. So Dr. Sakinah sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Jadi highlight pada hari ini, Dr. Sakinah pernah merawat Allahyarham bapanya iaitu Kamarul Bahrin. Okay, takziah kepada Dr. Sakinah di mana sebelum meninggal dunia akibat COVID-19 yang mana videonya tular di media sosial sekitar Jun tahun ini. Maaf. So yang kedua adalah Dr. Hasliza Hassan. Dr. Hasliza Hassan sekarang adalah senior lecturer di Faculty of Electrical Engineering UTHM Johor Bahru. Jadi Dr. Sakinah juga berminat untuk mengetahui tentang COVID-19 yang mana banyak membantunya untuk memahami gejala yang dipengaruhi oleh COVID-19 dan bagaimana untuk mengurangkan kesakitan akibat virus. Jadi Dr. Hasliza juga pernah dijangkiti virus COVID-19 dan kuarantin di Hospital Batu Pahat. Terima kasih Dr. Hasliza kerana sudi join kita pada hari ini. Yang ketiga adalah Dr. Maizatu. Panel ketiga kita adalah Dr. Maizatu berasal daripada Perak. So Dr. Maizatu adalah senior lecturer di Faculty of Electrical Engineering UITM Shah Alam, di mana Dr. Maizatu juga pernah dijangkiti virus COVID-19 dan kuarantin di MAEPS. Jadi kita mempunyai 3 panel yang hebat hari ini untuk berkongsikan pengalaman mereka mengenai jangkitan COVID-19. Alright, tanpa melengahkan masa, perkongsian pada pagi ini adalah berbentuk kita bertanyakan soalan kepada panel dan panel memberi jawapan berdasarkan pengalaman mereka. Alright, panel-panel kita sudah bersedia? InsyaAllah. Alright, okay, terima kasih. Alright, soalan pertama saya kepada semua panel, maybe turutannya adalah bermula daripada panel 1, panel 2 dan panel 3. Okay, so soalan pertama saya, sebelum dijangkiti COVID-19, okay, sama ada bapa kepada panel 1 ataupun panel kepada panel 2 dan panel 3 sendiri, apakah tanggapan doktor tentang virus COVID-19? Saya rasa saya panel 1. Ya ke? Betul, Dr. Sakinah, silakan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf for the delay. Ada 4 orang nak online class. So insyaAllah saya cuba cakap sesimpel mungkin insyaAllah. COVID-19 pada saya sebab saya memang first hand menghadapinya first hand in terms of pesakit-pesakit. Kita screenkan, ya betul saya bukan bekerja di hospital kerajaan maupun private.
Tapi kita lah yang first kali jumpa. And then kita lah yang rujuk. Saya memang sangat berjaga-jaga sehingga kan saya jarang ke rumah mak abah walaupun dekat Cheh je. 10 minit drive sahaja ke rumah mak abah kerana saya ada tanggungjawab kepada pesakit-pesakit saya agar saya tak dijangkiti, dan saya ada tanggungjawab kepada keluarga saya supaya saya tak bawa jangkitan tu dari klinik ke rumah. Jadi dari situlah alhamdulillah, di mana bila COVID hits home, keluarga saya 9 orang dijangkiti dan kesemuanya adalah close contact, semua di kuarantin. Hanya keluarga saya dan hanya saya dan keluarga saya je yang bukan close contact, dan saya dapat membantu dari erti kata menguruskan semuanya lah. Jadi ia adalah sesuatu yang besar daripada kami daripada awal, dan alhamdulillah 1.5 tahun dapat mengelak, tapi dia mencari ruang melalui abah saya juga. So ia adalah sesuatu yang serius daripada awal lagi pada saya sehinggakan sekarang. Kami sedih juga mendengar tentang kematian Allahyarham bapa Dr. Sakinah. Jadi boleh saya tahu 9 orang tu dalam satu rumah bersama ibu dan bapa Dr. Sakinah ke? Bersama adik-beradik yang terkena jangkitan? Adik-beradik saya je dah 8 orang. Termasuk saya lah. Okay. Kami 8 beradik, termasuk pasangan masing-masing, termasuk anak masing-masing. Kebetulan adik yang duduk paling jauh di sebenyih, Nurdiana, dia sedang berpantang, habis ujung-ujung pantang dekat rumah mak. Jadi dekat situ dah. Dan yang lain-lain memang macam saya lah, duduk dekat. Seorang tu duduk 3 minit je, seorang tu duduk 5 minit je. Jadi memang kan bulan puasa, so kita memang visit almost every day lah, kecuali saya. Saya waktu tu dah 2 minggu tak jumpa. Jadi kami duduk sangat-sangat berdekatan. Maksudnya dengan visit sajalah, bukan duduk serumah pun mereka unfortunately terkena dengan jangkitan tu lah. Cuma 4 orang sahaja yang tak duduk sekali, dan seorang memang terselamat langsung sebab dia kerja dekat Johor, adik saya Dr. Mustaqim. Yang lain kiranya memang sebab duduk dekat dan duduk dalam rumah lah, duduk sekali. Okey, terima kasih Dr. Sakinah. Jadi Dr. Hasliza. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Izaila. Okey, first saya memang aware pasal COVID ni sebab masa yang PKP kali pertama pun saya antara NGO yang bagi bantuan. So saya memang rasa sangat takut dengan COVID ni, bukan sebab takut pada virus tapi takut pada efek dia. Okay, so memang macam Dr. Sakinah kata 1.5 year kita berjaga-jaga, end up kita kena. So macam saya dah simptom tu memang saya dah aware dari awal sebab saya terlibat dengan NGO tu, saya dah aware. So once husband kena tu, even though first time doktor kata that one is not COVID, doktor kata that one is more to like chikungunya or dengue. But then masa tu saya rasa macam no, you kena quarantine sebab saya dah aware pasal benda tu, symptom tu. So first yang saya rasa macam bila kena pada diri sendiri, memang ramai yang tahu saya down. Okay, saya down, dan memang sebelum benda ni berluasa, masa PKP pertama kita masih bebas. Maksud saya adalah betul-betul lockdown, dan masa tu saya hantar bantuan pada orang lain pun. Saya sendiri mengamalkan SOP yang boleh dikatakan Dr. Hasliza pun frontliner jugalah sebenarnya. Masa tu sesi pertama. Masa tu saya belum pregnant lagi. Betul. Saya aktif buat NGO punya aktiviti. And then masa tu sebab since we all macam frontliner juga, so kita dah aware benda tu memang sangat bahaya. Tapi masa PKP pertama, kita tengok jumlah kematian tak tinggi macam sekarang. Variant tak mutate lagi. So bila dia tak mutate, sebelum dia mutate, kita punya perasaan tu rasa macam sangat takut sahaja, tapi kita tak pernah nampak dia punya efek dia. Tapi yang masa PKP ketiga, kita dah tengok variant tu mutate dengan cepat dan efek dia sangat teruk. So masa tu saya dah bagi tahu dekat semua, kita kena aware benda ni, dan simptom-simptom yang sikit pun kita kena aware. So kita memang kena quarantine banyak time. So memang yalah, Allah nak uji. Mungkin ada orang cakap dekat saya macam because you punya awareness tu lebih, Allah uji you. So saya macam reda lah. Saya pun terima kasih Dr. Hasliza. Besar ya pengorbanan Dr. Hasliza daripada frontliner sendiri mendapat jangkitan. Jadi Dr. Hasliza, daripada posting Dr. Hasliza dekat Facebook tu, suami juga terkena jangkitan kan? Adakah suami juga bersama-sama dalam projek NGO frontliner tu?
masa PKP pertama kami bersama-sama lah, tapi untuk yang jangkitan ni dalam keadaan saya dah saya dah tak buat penghantaran ke rumah-rumah ataupun bagi bantuan directly. Biasanya saya akan call siapa yang nak datang ambil macam tu je. So tapi dalam keadaan yang kami tak menghantar itulah kami dijangkiti. Terkena. Bukan masa yang kami keluar. So husband saya kena pada seminggu tak sampai hari raya keempat kelima macam dalam within 1 week after hari raya, which is yang husband saya tak ke mana-mana, tak keluar. Memang tak keluar rumah. So memang dia punya simptom dia macam first macam dengue dan chikungunya, tapi hati saya berat mengatakan itu adalah COVID. Itu COVID-19. Memang kami dah separate lah, memang kami dah kuarantin. Doktor kata kalau 3 days tak kurang juga you datang balik baru kita buat swab test. Tapi macam tu lah, dia start from high. Okay, kita boleh Dr. Hasliza, untuk pengetahuan semua, sekarang ni sedang menunggu hari untuk melahirkan bayi anak ya. Terima kasih Dr. Hasliza, harap dapat sampai habis program kita hari ini. Okey, Dr. Maizatul, boleh sharekan tanggapan Dr. Maizatul tentang virus COVID-19? Ya, terima kasih Dr. Izaila. Assalamualaikum. Sama macam Dr. Sakinah, Dr. Hasliza, pada mulanya sejak kita tahu tentang COVID-19 ni, saya memang saya aware akan bahaya dia. Saya sangat sangat berhati-hati. Saya dan suami sangat berhati-hati. So kami memang follow SOP. Yalah, sebab kita ada keluarga kan, kita ada anak-anak saya juga adalah melibatkan diri sedikit dengan kerja-kerja beri bantuan pada yang berkaitan dengan COVID-19, tapi taklah macam Dr. Hasliza ni. Saya ada juga lebih kepada kita bagi bekalan pada sekolah. Jadi maksudnya ada keluar jugalah. Ada keluar, tapi macam mana saya dijangkiti tu bukan sebab saya keluar. Sama juga macam Dr. Hasliza, masa tak keluar. Dalam pada kami berhati-hati, tapi yalah, kadang-kadang kita dalam dilema bila ada masa awal-awal dulu kan orang macam tak berapa nak prihatin, first go and visit. Okay, so yalah, bila kita ada terima tetamu, especially tetamu tu is within our close circle, so kita susah, dilema kita nak kata tak boleh datang. Jadi puncanya di situlah kecuaian kita. That is how I got it. Yalah, saya rasa semua kita dah sedar dan berhati-hati, tapi dalam berhati-hati tu juga kita tak boleh elak sebenarnya. Alright, jadi terima kasih Dr. Maizatul. Jadi soalan seterusnya, soalan ni saya rasa saya dah tahu jawapannya, tapi saya harap panel dapat berkongsi bagaimana perasaan doktor dan ahli keluarga bila dapat tahu positif COVID-19. Bagaimana perasaan Dr. Sakinah bila dapat tahu almost seluruh ahli keluarga Dr. Sakinah dijangkiti, positif COVID-19? Saya memang apa yang soalan ditanya ni, benda tu replay. Dia just start macam radio buruk. Sebabnya adalah sebab saya yang swab. Saya yang nampak dia first positive. So what happened was, saya after 2 weeks tak jumpa mak abah, masa tu nak raya, the next week is raya. So saya memang kata okay, ni ada blouse beli untuk mak ni, kita nak hantar kat rumah mak. So memang saya kalau pergi pun rumah mak abah saya, memang saya tak salam, apatah lagi peluk. Memang kalau siapa nak salam saya pun saya kata tak payah. Okay. Memang so straight. Bila pergi tu, memang nampak abah macam tak okey, dia duduk selubung dengan selimut, which is out of dia punya kebiasaan. Abah ni bukan yang kejap-kejap demam, kejap-kejap semua, tak ada. So when you nampak dia berselubung tu, you know something is not right. Cuma kita macam tak apalah, mungkin lari rutin bulan puasa, bangun awal, tidur lewat. So saya tak ambil pusing sangat, sebab saya dekat muara pintu, abah dekat ujung bilik, macam itulah.
And then bila mak kata, oh abah sakit-sakit badan, ada sakit tekak sikit, saya still macam, okay takut. So then I was about to leave, saya mak kata, panas ni abah. Saya terus pakai glove. Saya terus pakai glove, saya rasa panas, saya terus ambil kit dekat klinik branch saya yang berdekatan. Saya swab, sambil swab tu saya kejut abah kata, saya kata abah kita swab ya sebab rumah ni banyak budak, saya risau untuk budak-budak. Ada apa kot? Bila kita buat kit ni kalau yang rapid test kit tu dia macam pregnancy test. So bila kita dah swab, kita akan mix dia, lepas tu kita akan drop macam dekat kit yang macam pregnancy test tu. Saya belum sempat habis baca bismillahirrahmanirrahim, dia dah positif dah. So perasaan saya waktu tu adalah blup. You boleh bayangkan you punya jantung macam blup, jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya dah nampak sampai hujung dah what can happen. Okay. So yes, from there on that 2 weeks is a blur. It was so fast, it was so teruk, and then it was so fast, so it was a blur. Tapi that was the feeling lah. Just memang down-downnya, tapi you have to be kuat untuk semua orang. It was a roller coaster. It was a roller coaster. Ya. Saya tak sepatutnya jadi moderator sebab saya sangat sensitif. Okey, tak apa, tapi saya cuba teruskan. Terima kasih Dr. Sakinah di atas perkongsian. Bagaimana pula dengan Dr. Hasliza? Jadi bagaimana perasaan doktor bila dapat tahu doktor sendiri positif COVID-19, lepas tu diikuti, saya rasa doktor dulu sebelum suami kan? Betul tak? Suami saya, anak saya dan saya yang last. Okay. Saya dah mentally prepared lah. Okay. First, masa saya dapat tahu husband positif, saya ada satu group, support group in COVID-19, which is we share any info apa semua, dan saya antara yang aktif di group tu, dan tiba-tiba sebelum tu saya dah bagi tahu dekat member group tu, saya bagi tahu husband saya demam, dan memang ramai yang nasihatkan untuk kuarantin, dan even though saya sendiri pun memang suruh dia kuarantin di bilik lain. And then first pergi jumpa doktor kata no, that one is dengue. Tapi hati saya kata no, he has symptom lain. So hari ketiga pergi lagi, and then saya yang drive bersama dengan anak saya, 3 orang di belakang. And then ditakdirkan by that time anak saya nak gula-gula dan saya pergi ke Speedmart untuk berbelanja. It's like macam dah ready, macam well prepared untuk kuarantin. So saya pergi, and then my husband call tanya kat mana. Saya kata the nearest Speedmart. Dan dia bagi tahu I'm just positive COVID, but RTK is still not confirmed. But saya bagi tahu kat dia, if RTK confirm, PCR confirm. Kata macam tu. So saya memang menangis di grup tu. Memang grup tu adalah grup yang first grup yang dapat tahu husband saya positif, dan saya sangat down. Dan saya sangat down sebab saya dah sebelum dapat tahu tu pun saya dah study juga. So memang saya sangat down, saya menangis. Saya rasa macam saya driving menangis sebab saya ada anak yang kecil 3 orang dan saya ada tinggal bersama saya. Jadi saya risau dia punya efek tu adalah pada saya yang tengah pregnant, tengah sarat, and then pada mak saya yang ada hypertension. So saya dan doktor advice, okay, you all pun semua buat RTK. So saya buat RTK, alhamdulillah first round semua negatif. And then we all buat PCR, semua negatif. Okay. So okay, saya lega lah. Tapi daripada pembacaan saya tahu dia punya intubasi, maksudnya proses transfer tu masih berlaku. Sebab saya masih lagi kontak dengan husband saya ni. Sebab saya bawa dia pergi klinik. So saya balik, husband saya naik atas kuarantin. So tapi saya cakap dengan anak saya, prepare semualah. So memang husband naik atas, dan 2 hari selepas tu baru dapat result PCR, husband saya kata confirm positif. Okay. So masa tu memang masa saya down tu, saya kata saya tak boleh lama down sebab saya masih ada orang lain yang saya kena take care. Betul. Anak Dr. Hasliza 3 orang, berapa orang yang dijangkiti? Seorang.
Seorang. Okey. Seorang yang nombor 2. Okey, dan bila husband saya positif, dia dekat atas, saya dah memang down, tapi saya kata saya tak boleh down. Saya kata cukup untuk satu hari saya down dan lepas tu saya kena bangun balik. Saya kata sebab saya yang kena sanitize rumah, saya yang kena sediakan makanan, saya yang kena jaga anak saya yang kena fikir lepas ni saya nak buat apa. Okey. Jadinya, tapi anak saya yang nombor 2 tu, dia kena sebab saya rasa antibody dia kurang sikit lah berbanding adik dan kakak dia, sebab dia ni jenis yang asalnya tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Yang dia vitamin tu susah. Tapi yang kakak 2 orang tu, sebab dia dah kakak dengan adik dia tu, dia dah tahu yang ayah dia dah positif, dia memang take out vitamin C. Vitamin C memang banyak. So yang adik dia tu memang makan buah. So nampaklah kesan kita memang yang jaga dari awal dengan yang tu. Even though yang nombor 2 tu tak ada simptom. Memang tak ada gejala langsung. Jadi selepas dia, saya. Sebab saya yang jaga dia. So jadi berantaian. Besar Tapi kemungkinan tu memang akan dapat lah. Ya. Betul. Tapi masa yang nombor 2 kena, anak saya kena selepas husband saya, saya dah hantar mak saya dengan anak saya yang negatif. Okey, baguslah isolate mereka. Isolate mereka. Saya kata saya kena jaga di sini. So mak saya jagakan 2 orang tu. Alhamdulillah mereka terus negatif lah. And then masa saya kena tu, saya first stage, saya rasa hanya macam nak demam sahaja, tapi itu pun cukup sakit. Okay, alright. Dr. Hasliza, okey, kita yang itu adalah soalan seterusnya. Okey. Okey. Alright, terima kasih Dr. Hasliza. Maksudnya satu rumah 3 orang. Okey. Terima kasih Dr. Hasliza. Dr. Maizatul, boleh kongsikan bila dapat tahu doktor sendiri positif COVID-19, macam mana dengan suami doktor pun sama-sama juga ke ataupun hanya doktor seorang? Dalam tak rumah? Cuma saya, alhamdulillah dalam rumah Alhamdulillah. cuma saya. Sebab lepas saya dah jumpa tetamu saya tadi tu, and then few days later dia maklumkan pada saya dia close contact. So bila saya tahu dia dah close contact, jadi saya dah tak sedap hati sebab saya bersalam. Yang lain tak salam, saya je yang bersalam. So that is when saya dah aware. So saya sangat alert dengan setiap perubahan yang berlaku pada diri saya. I was okay lepas 2 hari saya jumpa dia, tapi saya ingat lagi masa tu hari the second day of fasting, tiba-tiba masa saya tengah buat kerja pukul 11, saya rasa hidung saya ada sedikit macam rasa nak mula sesama. Tu je. So saya cepat-cepat bagi tahu pada husband saya rasa macam tak sedap. So petang tu juga saya pergi ke klinik yang berdekatan, saya buat RTK test. Dan RTK test tu memang positif lah. Memang Dr. Maizatul dah rasa lah sebenarnya yang dia adalah. Sebab saya tahu saya close contact. Jadi saya dah memang bila saya dapat tahu saya close contact, saya dah mula isolate diri saya dengan family. So maknanya kami tak ada banyak sangat berhubung lah, walaupun duduk serumah lah. And then bila saya dah tahu saya positif, saya terus balik dan saya terus duduk asingkan diri dalam bilik. And alhamdulillah, good thing I have my toilet inside my room, everything inside the room, so I can be completely isolated from the family lah. So I think that is saya sedih, of course saya sedih, and I was so confused. Yes, betul. I was so confused, I don't know what to do. What to do next? Yes. Betul. Dan pada masa tu juga saya baru je dilantik sebagai penyelaras program, and masa tu juga sangat kritikal sebab student tengah sibuk nak register subjek. Registration. Yes. So I was so busy. Alright. Saya lebih risaukan yang itu daripada saya risaukan diri saya sebenarnya. Saya kenal Dr. Maizatul. Saya risaukan macam mana student ni, dia nak register subjek tak boleh semua kan. And then tak. So dalam kuarantin dalam bilik tu still buka laptop buat kerja macam biasa. Ya. Itu sebab saya
saya risau, tapi saya kata okey sebab husband saya alhamdulillah husband saya he is so independent, anak-anak dah besar so they can manage themselves. So saya tak perlu nak risau tentang dia punya buka puasa ke sahur semua, that is well taken care of by my husband lah. So sampai saya and then saya contact juga pusat kesihatan UiTM macam mana nak buat, so they guided me what to do. Orang yang suruh saya inform PKD semua, tapi sebabkan saya detected positive on Wednesday and then result PCR tu saya dapat tak silap saya hari Jumaat. Okay. So CAC dia tak operate on Saturday and Sunday. So jadi saya tak boleh pergi lagi pergi ke CAC Stadium Malawati tu sampai hari Isnin. So saya dalam tempoh 4 hari tu saya nak tanya selepas ini. Okay. Pengalaman tu macam mana first time dapat tahu tu? Kejap Okay, terima kasih Dr. Maizatu. Luckily seorang je, I mean anak yang kita ni mesti fikir macam anak kita jangan kenalah, tapi kalau dah kena pun kita tak boleh nak elakkan kan. Jadi luckily Dr. Maizatu seorang sahaja. Alright, jadi next question saya adalah Dr. Sakinah, berbalik kepada panel 1. Apakah perasaan Dr. Sakinah dan mesti ada dilema, kita terpaksa isolate, berpisah dengan keluarga, terutamanya Dr. Sakinah, keluarga Dr. Sakinah 9 orang yang dijangkiti. Jadi boleh saya tahu adakah mereka kuarantin di rumah ataupun di hospital? Boleh Dr. Sakinah kongsikan bersama kita semua? Okay, so alhamdulillah direzekikan untuk kami adik-beradik sepakat admitkan mak abah ke hospital, and alhamdulillah walaupun kena beratur waiting list, dapat juga masuk hospital swasta berdua dalam satu bilik yang sama, 2 katil. Sebab saya tahu semua adalah close contact. Saya fikir kalau ramai lagi yang positif, waktu tu memang cuma mak abah. Hari pertama adalah mak abah. Kalau ramai lagi yang positif, macam mana saya nak handle? So first we need to know our limit lah. We need to know our limit and what's the best for everyone. So saya fikir the best for my parents, and then saya bincang dengan my siblings, mak abah mesti get warded because satu, mak memang tak boleh if she kena call to a quarantine center, dia memang cakap siap-siap. And then because if dia orang na'udzubillah deteriorate, they are in good hands. Dah ada orang boleh jaga dah. Dekat dalam ward. Yes, lepas tu one by one, after 3-5 days kita repeat swab, 2-3 orang positif. After 3-5 days kita repeat swab, 2-3 orang positif. After 3-5 days kita repeat swab, 2-3 orang positif. So in total it was 9. So bila tu dia adalah macam saya kata tadi, dia adalah satu roller coaster sebab saya tak sempat pun nak grieve. Saya tak sempat nak grieve sebab saya kena fikir, okay yang ni nak quarantine kat mana, okay yang ni negatif tapi belum cukup 10 hari. So tapi yang dah quarantine dengan dia, the mother is positive, so where I should put the child. Sebab waktu tu memang peak lah, CAC lambat call. Memang dah nak dekat resolve, semua orang dah nak baik, baru CAC call. Baru sampai turn orang call. Yes, lambat. So saya literally single-handedly the support from my siblings, yang negatif pun yang positif pun semua tolong saya buat Excel sheet, semua tolong saya, remind saya siapa yang nak kena swab semua. With this teamwork, alhamdulillah saya dapat uruskan dengan agak baik lah saya rasa, dan saya ada juga visit yang the positive one sebab saya kena check, sebab ada yang anak buah saya yang 11 tahun positif, anak buah saya yang 2 tahun positif, anak buah saya yang 50 hari waktu tu positif, sekali dengan mak dia baru habis pantang. Jadinya memang saya kena visit dia all ni sebab dia orang belum di-detect oleh sistem. Dia orang belum di-detect oleh sistem, so tak ada siapa yang ni, kita pun tak ada nak push the CAC lah sebab kita tahu they have handful in their hand. So kita buat sendiri. So alhamdulillah dia all semua yang lain di rumah mak saya di rumah masing-masing, dibahagikan. Okey, bilik ni siapa, bilik rumah mak abah punya kan. So dekat rumah mak abah ada so ya, alhamdulillah I think yes, di rumah 2-3 buah rumah lah, tapi semua di dalam kelompok yang sama. So saya rotate macam tu for that whole
2 weeks. Yes, memang dekat-dekat sangat. Memang dekat-dekat sangat. Jadinya memang dilemanya adalah saya masih bekerja di klinik saya. Saya masih bekerja di klinik Jadi saya sebab bahagikan saya masa di klinik dan bahagikan masa juga tanggungjawab kepada keluarga. Yes, sebab kita macam yelah banyak sangat appointment lagi, kita nak cancel last Betul. minute pun. Saya punya pesakit ni yang pregnant. So diorang nak ke mana bila lagi diorang nak Betul. Luckily keluarga Dr. Sakinah mempunyai Dr. macam tu lah, Sakinah kita seorang habis doktor lah. I don't know lah. I don't know what happened lah. And then alhamdulillah there wasn't a close contact and semua dapat di-manage dan Alhamdulillah. Okay. So luckily they have you lah as a doctor in the house who can take care of them. Is it only you the doctor or you have other sibling also medical doctor? Ada adik yang ke-6, Khairul Mustaqim, Dr. Khairul Mustaqim, tapi dia houseman di Johor. So waktu tu susah untuk dia keluar daripada jadual dia. Mesti dia He risau stayed there kat sini. I mean yes, ralat lah. Saya boleh berada di bayangkan Johor. mungkin saya akan sebab hari yang abang meninggal, malam tu baru dia shoot balik daripada Johor. Waktu tu je. Sebab yelah death kan, so we just drop everything. Tapi sebelum tu kita pun ada komitmen kan pada tugas kita. Jadi Alright. Okay, terima kasih Dr. Sakinah. Okay, Dr. Hasliza boleh kongsikan perasaan, dilema, terpaksa isolate dengan 2 orang anak yang tadi tu, and then dengan mak yang terpaksa dihantar ke kampung. Apa perasaan Dr. Hasliza? Okay, masa yang saya down teruk masa saya first dapat tahu husband saya dan anak saya positif. Memang saya down teruk sebab masa yang saya dapat tahu anak saya positif, saya tengah online class. So student menanyakan macam mana CAC call saya, inform Puan, anak Puan positif Iris Kamila. Saya tengah kelas online, student nampak saya menangis. Saya terpaksa bagi tahu dekat student, I'm so sorry, I have to stop my class. Then memang saya down, saya menangis sebab saya memikirkan, sebab saya membaca kanak-kanak dia ada 2 kategori, sama ada terus teruk ataupun tak ada simptom. My daughter dia hanya ada dedam macam nak demam tu sehari sebelum swab tu sahaja, tapi dia tak ada simptom lain. By that time husband saya dah okey lah masa tu, dah macam COVID ni dia macam, saya tak tahulah orang lain, tapi pada pemantauan saya day by day dia akan get better. Getting better. Better. So masa anak saya positif, ada simptom ke? Simptom? Dia punya simptom and then patient tu rasa. So every day saya akan tanya, how do you feel? How do you feel today? So macam saya akan tanya. Then sebab di Johor, masa saya di kawasan saya ni lah, di Muar ni, di Paguh ni, saya masih lagi rasa macam saya bersyukur sebab first bila CAC confirmkan that my husband punya PCR positif, dia dah bagi tahu untuk assessment. Dia buat assessment online, then kita juga kena pergi CAC lah. Tapi masa online assessment pertama, dia call untuk dia nak confirmkan either kena ke PRC ataupun can quarantine di rumah. So dia dah rumah macam mana, ada berapa toilet, how to isolate patient, macam mana you nak monitor dia, semua dia dah tanya. Dia dah tanya background kita pun dia dah tanya. So by that time masa first tu, masa husband saya tu, saya cakap saya ada oximeter, saya ada blood pressure test, saya ada thermometer, toilet dekat atas dia tak campur dengan kami kat bawah, semua everything okay lah. Cuma dia tak tahu yang saya pregnant. That's my mistake. Okay. Sebab saya tak positif, so dia dah tanya patient sajalah. So my husband quarantine dekat rumah everyday, CAC call, dan husband saya kena ke Parit Jawa, ke Muar, untuk buat assessment. Dan assessment di sana pun kata dia quarantine di rumah lah. Walhal dia pernah drop oksigen sampai 93. Pernah drop sekali oksigen, then
saya ada ramai kawan dan minta ke hospital. Tapi masa saya call CAC, masa saya call 999 untuk request ambulance, my call tak ada orang angkat masa tu. Oh, okay. So dalam 2-3 drink macam tu. Sendiri insist untuk quarantine di hospital maksudnya. Sebab saya tahu once drop memang saya kena hantar ke hospital. I don't have any pilihan lagi. Saya tak ada pilihan. Betul. Jadinya saya pada masa saya call tu tak diangkat. So saya kata tak apa, saya letak dulu and then saya bagi air panas everything. Saya try saya suruh dia bernafas dalam saya suruh dia buat exercise pernafasan. Saya kata kena buat exercise pernafasan. Saya nak tengok dia naik ke tidak. Okey. Saya kata kat dia, you kena tarik nafas dalam, bos, tolonglah. Saya kata kalau in case tak naik, memang you still drop, you tak boleh baring macam ni, memang saya paksa lah. So, memang masa tu memang penat lah turun naik tangga dengan sanitize semua. Tapi saya kata betul. You nak pergi hospital, sebab masa tu saya ramai kawan yang menjaga ICU COVID Hospital Muar. Oh, okey. Jadi banyaklah dengar. Keadaan tu macam mana dengan keadaan saya pada time kebetulan masa tu ada yang baru lepas operation sama usia kandungan dengan saya meninggal. So saya lagi rasa sangat takut pada time. Saya pun cakap dengan husband, you must do. Tak boleh kata lemah. You kena makan, you kena buat maksudnya kena lawan lah. Positifnya Dr. Hasliza ni. So saya pun dia dah okay. So alhamdulillah lah. So dia macam lepas tu dia start daripada hari ke-7 tu dia dah mula recover slow everyday, dia dah okay lah. Okay. So nanti soalan seterusnya saya nak tanya macam mana kuarantin di hospital tu. Alright. Jadi berbalik kepada Dr. Maizatul, apakah perasaan doktor di 5 terpaksa isolate dengan keluarga since doktor seorang je yang terkena di rumah. Jadi apa perasaan doktor? Yalah, sebagai seorang ibu kena menguruskan anak-anak tapi tiba-tiba terpaksa isolate, mesti bimbangkan pasal pelajaran, makan, everything. Jadi apa perasaan doktor? Of course apa yang Dr. Izzala mention tu semua itulah perasaan yang saya semua complete as a package. Memang saya sangat risau and I was still confused. Sebab yalah saya baca tapi saya tak macam maybe it's not going to happen to me. Saya selalu kita akan rasa kita dah rasa, kita dah jaga semua kan, it's not going to happen lah kan, kita dah tapi bila dah terkena tu memang kita sangat sedih lah. Saya tak boleh nak jumpa. Tapi, kenapa saya mesti itu memang soalan pertama. Tapi mesti ada. Yes. Tapi macam Dr. Hasliza cakap tadi, kita tak boleh nak layan kita punya down. Betul. So saya kata kalau saya terus down, saya nanti lagi sakit. So actually sebenarnya kadang-kadang penyakit tu bukan yang menyebabkan kita lagi deteriorate, mental kita yang lagi ni kan. So I have to be positive all the while. So saya contact sebab saya tahu ada kawan sini yang dah ada experience, family dia pun dah pernah quarantine semua. So I contacted her, I tanya macam mana nak buat. So she taught me everything. Dia kata make sure your room tingkap buka was and then yang saya bersyukur sangat, dia bagi tahu saya, dia kata have a kettle. So sebab have a kettle. Sebab dia kata so sebab kita kan makan family hantar kan, jadi takkan kita nak makan dalam polystyrene. Betul. So dia kata so every time lepas you dah cuci bersih, you make sure you simbah dengan air panas. So every time. Yes, memang penat. Bila semua benda nak kena siram air panas, penat. Bila mula-mula tu macam Dr. Izzala katalah kenapa aku kan. Tapi bila saya dah buat tu semua kan, saya cakap alhamdulillah it happened to me. Saya tak boleh bayangkan kalau benda tu jadi pada anak saya yang dapat. Macam mana dia nak quarantine diri dia, macam dia nak jaga diri dia. Betul. So saya kata tak apa, biar saya. So since then saya kata tak apa,
I have to be strong, I have to make sure tak ada orang lain yang kena, biar saya yang kena. Itu je lah doa saya. And it was Ramadan. Pengorbanan seorang ibu. So memang saya berdoa sepanjang Ramadan tu, saya kata saya tak nak seorang Jangan. pun ahli keluarga saya kena. Alhamdulillah. Saya sangat teruja sebenarnya dan feeling so motivated. Saya rasa dengan ketiga-tiga panel kita sangat positif tangani COVID-19. I mean tangani benda tu nak jadi positif untuk tangani penyakit tu pun susah lah. I mean mesti takes like few days juga. Lepas kenapa aku mesti kita pun rasa nak move on tu. And then kita rasa positif lah. Saya tak tahu tapi saya rasa kita macam saya rasa malu nak mengaku pada mulanya. Kita takut orang lain pandang kita macam mana kan. Tapi but then saya ambil inisiatif, saya bagi tahu je semua colleague saya. Saya bagi tahu dalam grup, saya kata saya positif sebab saya tak nak nanti diorang bila tahu cerita belakang-belakang kata saya positif, diorang dah risau, Maini datang kelas, datang. So I have to declare I am positive, tapi saya kata saya dah lama tak pergi ke fakulti, so you don't have to be worried. So you all semua covered. Saya je yang affected. Betul. Okay. Jadi untuk beritahu kepada public juga yang kita adalah survivor COVID-19 adalah another thing lah. So terima kasih kepada Dr. Maizati dan Dr. Hasliza kerana inilah dinamakan awareness program. Jadi sebab kita nak ramai sedar bahawa tentang bahayanya COVID-19 ni. Alright, soalan seterusnya saya nak tanya kepada Dr. Sakinah. So boleh doktor kongsikan pengalaman tentang ibu bapa doktor yang terpaksa kuarantin di hospital. Adakah doktor pergi visit ke hospital? Masa visit tu saya tengok di video yang tular tu doktor menyarung PPE, full PPE suit. So boleh doktor kongsikan pengalaman doktor ziarah arwah bapa dan juga ibu yang kuarantin di hospital? Dr. Sakinah mute. Alright. Okay, kena tukar location. Dalam rumah ni semua tengah guna internet. Line was breaking. Macam this is tiba-tiba tukar tempat. So alright. View cantik Dr. Sakinah. Nice view. Saya pergi ke hospital dan masuk ke ward mak abah cuma 2 kali. In the whole 60 days tu. Dan saya masuk ke ICU cuma 1 kali before everything lah. Kerana satunya first visit. Okay, saya jenis orang yang walaupun saya boleh push macam boleh je. Saya nak minta hari-hari saya nak masuk waktu. Saya tak suka kita macam kacau kerja orang lain, demand dan mungkin akan macam tak selesa lah. So kita support daripada luar dan saya pun agak sibuk sebab uruskan adik-beradik yang lain. Until lepas the first week, mak abah saya tengok semangatnya dah agak down. Emotionally, spiritually diorang dah agak down sebab tak biasa sakit. My parents 2 orang yang sangat independent, basuh baju dengan tangan sendiri. Yes, alhamdulillah. So when they are down, tak dapat nak buat kerja, tak dapat nak gardening dia. So they all dah diorang dah macam mati kutu. And then bila nak habis ni tak boleh ke AR, tak boleh ke nak balik rumah. So I was like okay, saya minta izin medical director hospital tu and then dengan doktor yang in charge, Dr. Roslan, chest physician, saya minta izin untuk visit pakai PPE. Saya kata jadi ambil kira saya ni seorang doktor juga, dia orang allow untuk saya tag along dengan Dr. Roslan semasa dia buat rounds. So they were happy masa my first visit tu. So I spent few hours with them. Tapi yelah pakai PPE ni you feel suffocated tau. Betul. But looking back, tak kisahlah suffocated pun I duduk je lah lama-lama. Tapi yelah tak baik cakap kalau. So yes, so that's the first visit. The second visit yang dalam video duduk tu lah. Betul, yang viral tu kan. Yes, sebab Abah diminta untuk ke ICU untuk 1-to-1 punya observation.
Tapi being abah, he refused sebab mungkin ada stigma kalau ke ICU takkan balik ke ward biasa balik. And then abah, he had mak with him in the ward, so it was going to be different. So saya suit up and then saya pergi, saya cakap dalam video tu, sebelum tu saya ada urut kaki dia, saya urut dia. I was saying, abah 48 hours. You go into the ICU, once you're stable on the new machine, which is the machine untuk bantu pernafasan lebih baik lagi tanpa perlu intubation, 48 hours, once you're stable, we will push you back to the ward yang biasa dengan mak balik semula. So so I made that promise, so dia setuju and then prepared him. Few minutes before Zohor, he asked me, no, ambilkan botol spray, tolong abah ambil wuduk sebab dah nak Zohor. So that was the first wuduk yang abah ambil tanpa berjalan sendiri ke toilet. Sebelum tu walaupun dia dah tercungak-cungak, dia dah tak cukup oksigen, dia still minta untuk ke toilet sampai hospital sediakan 1 tong oksigen dekat toilet. Because pada abah, tertib dan sempurna dalam beribadat tu paling penting. So that was his first wuduk tanpa dia pergi berjalan sendiri dan menggunakan botol spray. Dalam kepala saya waktu tu just hopeful je. Sangat hopeful untuk abah boleh baik semula. The machine works well with him. He will just be pushed back to the ward sama dengan mak balik and will be discharged together with mak because it was still in raya mode. 21 hari bulan, kita raya 15 ke macam tu kan? Baru seminggu raya. Yes, so macam we were looking forward for a raya redo. So mak recorded the video and the rest was history. Mak yang record video viral tu lah. So kami bertiga je dalam buat tu. Tidak keberatan kan kalau saya nak sharekan video tu di sini? Okay, boleh. Alright. Ini video yang viral. Sebenarnya honestly setiap kali saya tengok video ni saya akan menitiskan air mata. Jadi dalam hati saya mesti tertanya apa agaknya yang Dr. Sakinah bualkan dengan Allahyarham ayah. Audio. Okey, saya terpaksa stop sebelum moderator nangis. Apakah perbualan sebenarnya Dr. Sakinah dengan Allahyarham ayah tu masa assist dia ambil wuduk? I was wearing multiple hats at the time. I was a doctor. I was a daughter. So waktu tu saya macam abah ni nak ambil wuduk, nak basuh muka, nak kena cabut oksigen. So waktu kalau perasan initially dia tak pakai oksigen. Walaupun waktu tu it was dropping. So saya macam okay cepat sikit. Cepat sikit basuh muka. So habis je settle bahagian muka tu, I was cepat-cepat basahkan the mask. So saya agak terkilan bila waktu abah tengah disolat jenazahkan di hospital, saya dapat print screen yang cakap kami intubation abah tu adalah pembunuhan terancang. So sebab dalam video he was okay saja ambil wuduk and everything. Tiba-tiba tolak ICU ni. Tapi dia tolak saya ada baca tentang tu juga. So saya agak terkilan sebenarnya sebab dia nampak tenang sebab dia abah kami. Dia adalah ayah Kamarul Bahrain yang tenang walaupun dalam semua keadaan, walaupun dia sakit, walaupun dia fighting just to breathe. He was so tenang, he looks tenang. But he was not. He was not. And then waktu tu saya sendiri, sebelum nurse keluar, saya cakap abah saya ni kalaupun dia tak okey, dia akan always cakap dia okey. Betul tak abah? And then he said, you are right darling daughter. So itu first time dia mengaku dia tak okey lah. Just before yang video tu semua. Okay. So yes, mak yang record. Mak yang nak record everything. So sebab mak nak update dia ada siblings. katil lah. Yes, dia ada katil. So yelah kalau mak kita record apa-apa, buat apa-apa yang kita rasa macam mak ni, just let it be because you don't know. Should have to not be what dia record tu kan?
Alright, terima kasih Dr. Sakina. Okay. Kita berbalik kepada panel 2 kita, Dr. Hasliza. So mula-mula Dr. Hasliza quarantine di rumah. Lepas tu decided untuk pergi ke hospital. Jadi Dr. Hasliza boleh sharekan pengalaman first time step into hospital, mesti environment tu kenapa kena duduk hospital, environment yang cukup berbeza lah. Boleh sharekan Dr. Hasliza? Okay, first bila saya dapat tahu saya positif, saya by phone juga, dan bila saya pergi assessment ke CAC, doktor yang assess saya dia nampak saya pregnant. Okay. So saya dah tahu dah sebab melalui pembacaan pregnant lady memang kena observe di hospital. Tapi masa saya pergi di CAC Perak Jawa, mentally prepared dah, saya rasa macam saya akan kena tahan. Sebab saya pregnant, tapi by that time ward penuh. And then dia kata dekat saya, sebab saya masa saya test tu dia ingat saya medical doctor sebab nama saya ada doktor. Sebab masa saya buat swab tu saya pakai UTHM punya GL kat private. So dia ingat saya medical doctor. So dia kata, doktor tahu kan yang kena observe di hospital? Saya kata saya tahu. Sebab dia ingat saya medical doctor. Sebab dia kata dia dah bagi tahu kat saya even though saya stage 1 COVID-19 stage 1 tapi tagging yellow. Sebab risiko. So balik bila tu dia kata tak ada bilik, tak ada katil. Dia kata dia akan cari juga malam tu. Malam tu juga dia akan cari, dia kata sebab dah sarat. Lepas tu petang tu dia call balik, dia kata tak ada juga, dia kata esok diusahakan juga. And then esoknya tu saya kata saya bukan medical doctor, saya kata saya adalah pensyarah, saya bukan medical doctor. So lagilah dia rasa macam kena hantar cepat-cepat. Ya, kena. Pagi tu juga MO Hospital Muar call. Bagi tahu dah ada katil, dah bagi tahu ward 13, cubicle berapa. Memang dah reserve memang dah ready dah. So dia kata solat Zohor cepat, dia kata nanti dalam pukul 2 ambulan akan ambil. Naik ambulan lah. Perasaan naik ambulan tu macam mana pula? Banyaknya perasaan. Perasaan naik ambulan tu saya sebab saya punya simptom keluar 2 hari sebelum saya dapat result tu. Saya hanya dedak badan tapi sangat sakit lah. Masa tu saya tak larat. Tapi masa saya pergi hospital tu saya rasa macam saya dah fully recover. Jadi saya kata saya pergi hospital dalam keadaan saya dah bersedia. Mentally dah bersedia. Mentally saya dah bersedia, cuma saya rindu dekat anak-anak saya je lah. Tapi saya dah mentally bersedia. Saya sampai hospital, saya tengok kawasan hospital sangat lengang. Okey. Kawasan kuarantin ya? Tak, bukan. Kawasan hospital. Kawasan hospital lagi. Hospital memang rupanya hospital memang Batu Pahat? No, hospital Muar. Hospital Muar. Okey. Rupanya memang tak boleh masuk. Kenderaan awam memang tak dibenarkan masuk. Dia ada satu parking depan dekat Kecemasan sahaja yang di-allow untuk kenderaan awam masuk. Buat belakang memang tak ada kenderaan langsung kecuali kaki tangan. Lepas tu bila saya sampai, turun ambulan kata kena ikut laluan kotor. Dia tagging laluan kotor, laluan bersih. Okey. Laluan kotor, laluan bersih. Laluan kotor untuk pesakit COVID. Okey. Ya, dia di laluan kotor. Sampai di ward, saya rasa macam kipas langsung tak hidup, memang panas. Imagine kita pregnant memang sangat panas, lepas tu dengan bilik tu dibungkus dengan plastik yang tebal. Aduh. Okey. Saya masuk, kata dah tersedia lah. Tersedia. Saya tengok ramai yang batuk-batuk tapi saya tak ada simptom. Tapi saya kata if you positif, you tak akan double positif. So tapi sebab saya takut virus COVID saya tu macam even saya rasa macam saya dah okey sebab saya tak ada batuk macam tu, tapi saya takut sebab virus batuk tu pula masuk. Bukan sebab virus COVID. Okey. Saya macam yang kuarantin tu disebabkan COVID-19 hanya Dr. Hasliza seorang ke dekat kawasan tu? Sebenarnya masa tu kawasan saya sangat ramai. Dalam gambar macam kosong je? Sebenarnya katil penuh.
Okey okey. Kita pernah, dan sebelah saya tu ada budak dua orang budak kanak-kanak darjah 3 dan darjah 4 yang datang bersama-sama dengan ibu ayah, pulang mereka berdua. Okey okey. Ayahnya kembali ke rahmatullah bersama ibu. Allahu Imagine Akbar. 3 dan 4 tahun sama-sama dengan saya, hati saya luluh mengingatkan kalau berlaku pada saya, umur tu adalah usia anak saya. Betul. Jadinya macam bila di hospital, saya tengok macam mana suasana, bila saya admit, sebab COVID ni kena faham kenapa boleh berlaku kematian, kenapa kita tengok orang kata darah beku semua tu. COVID ni dia tend untuk buat blood clot. Jadi COVID tu sendiri yang menyebabkan sukar bernafas tu sebab blood clot, and then kahak tu sendiri dia akan blockage kat kita. Itu simptom yang saya rasa saya kena COVID tu adalah bila saya rasa tekak saya tak selesa, it's like macam ada selaput. Orang kita kena COVID dia hilang dia rasa sebab selaput tu lah. I see. Alright, menarik tu. Okay, saya pun baru tahu ni. Okay. Saya rasa macam dia punya tak selesa kat tekak tu sebenarnya yang tu yang menyebabkan hilang diri rasa lah. Jadinya saya rasa macam okay, saya dah masuk tu, saya dah ready. Jadinya saya ready untuk terima semua tu. Terima. Tapi bila di ward rupanya keadaan sangat berbeza sebab panas. Saya jadi pressure sebab panas. Panas malam memang tak boleh. Saya rasa setiap kali nak solat saya akan mandi dan saya akan minta baju. Untuk makluman dekat ward stok baju pun Pantai Medivis tak boleh hantar sebab terlalu ramai. Yelah, faham. Betul. Terlalu ramai pesakit. Siapa nak tukar baju, patient nak tukar baju sampai tahap nurse kata kita bagi petang saja. Sampai tahap macam tu. So petang tu bertahan untuk sampai ke petang esoknya? Pagi esok baru tukar baju. Baru tukar baju. Okay. Setiap kali nak solat saya kena mandi. Saya sangat bayangkan dengan udara tak ada, kipas tak boleh hidup, aircon tak ada. Okay. Jadinya saya dah prepare kat situ, and then saya tengok macam mana suffernya seorang frontliner yang kena kita sumpah makanan. Pakai full PPE lagi. Dia pakai full PPE, and then at the same time macam saya tengok kita minta apa-apa, nurse tak boleh entertain on that time. Melainkan dia memang ready pakai PPE. Okay. Itu kita simpan soalan tu untuk next question. Dr. Hasliza, saya bila Dr. Hasliza cakap pasal panas tu, saya terus rasa macam saya pula yang terasa. Okay, so betul lah Dr. Maizatul. Dr. Maizatul quarantine di MAIPS, okay. Jadi saya dah tengok gambar di MAIPS, saya cannot imagine myself. Terlalu ramai, 1,000 ke ratus orang, tak tahu. Masa saya pergi tu, masa tu jumlah dia tak begitu tinggi, masa tu dalam 900 lebih. Tapi masa tu saya dah jam dah kepala dah. Dr. Maizatul duduk di katil yang ramai-ramai, tu ke? Yang gambar viral tu lah. Yang katil rapat-rapat, jarak 1 meter. Duduk di situ? Ya, di situ lah. Alright. Okay, boleh kongsikan pada kita semua. Okay, macam saya mention tadi, 4 hari pertama saya quarantine di rumah. So I was happy, I still can get to see my husband. Bukan berjumpa, tapi I know they are around. Deliver food. Anak ada, saya boleh ketuk pintu, dengar suara dia orang kan. Okay, so bila CAC minta saya pergi, dan sebelum tu saya dah tanya-tanyalah experience kawan-kawan yang sebelum ni. Dia kata tak apa, you can request untuk quarantine kat rumah. So I was so positive masa pergi CAC tu, dan confident yang saya kata I will come back. I told my children, mama balik lepas balik CAC. So tapi kita prepare lah sebab dia kata buat baju semua. So I prepare satu beg besar jugalah. Satu beg besar jugalah saya bawa. Yang menjadi apa tu bahan. Bawa kan laptop? Tak, saya tak bawa. Tak bawa. Okay. So I decided untuk saya dah sakit. Everything at home. Memang saya sebab saya tak tahu macam mana keadaan di situ. Betul. Saya takut hilang ke kan. So saya and then CAC call, dia kata you kena datang sendiri, you tak boleh naik Grab, you tak boleh ada orang hantar.
So I was like, macam mana saya Drive nak lah, pergi? drive. So I have to drive. Betul? Tak apalah saya drive dekat Stadium Malawati tu. Saya bayangkan adalah parking yang Dekat guarded. special untuk patient. Yes, yang ada orang jagalah kan. Ya, betul. So I drove and then I park. Kalau siapa yang biasa dekat area Stadium Malawati tu yang dekat kawasan Pasar Tani tu. Ya, kat Pasar Tani. Yes. Jauhnya jalan. Jauh jalan tu tak apa, tapi Pasar Tani City Stadium. Tapi dari segi keselamatan, betul. kita nak tinggalkan kita jumpa berapa kan? orang tu. So tak apa, saya masuk and then bila saya dah being assessed, doktor tu dengan sangat tenang. I still remember she was very calm, sangat baik. Dia kata okey, sekarang ni kes tinggi, semua orang kena pergi kuarantin kat MAIPS. Saya pujuk-pujuk macam mana pun doktor tu jawab dengan sangat tenang sampai saya rasa segan dah nak merayukan dia. Memang terpaksa aku lah. And then saya tanya, okey, macam mana kereta tu? Saya katakan. Lepas tu dia, I don't know, maybe miscommunication orang yang bagi instruction ke CAC dengan orang yang ada dekat CAC tu, dia miscommunication macam mana. So dia kata, dia orang cakap saya rasa lebih better bawa balik kereta. And I was like, siapa nak bawa balik? Saya datang. So saya dah mula marah dah masa tu. Okey, faham. Benda-benda tu dah buat saya dah jadi agitated, saya dah mula marah. Dah mula ada rasa perasaan tak nak kuarantin kat sini. Yes. Walhal sebelum saya pergi tu saya okey je. Saya sangat positif. So bila dia cakap benda tu saya dah sangat marah. Saya call husband saya kata you have to come. Lepas tu yelah, dia pun dalam dilema, dia pun close contact. Saya pun takut macam mana dia nak datang kan. And then berada dalam kereta tu juga. I mean dia ambil Grab, datang ambil kita. Tak apalah, okay. Dan saya dah terima, okay, so I have to be in MAIPS. Saya pergilah. Walaupun sepanjang perjalanan tu saya ready lagi. Saya masih confused. I was still confused kenapa, why I have to go. And then tapi pada masa yang sama saya hantar gambar dekat parents saya semua. Saya kata saya okey. Saya muka senyum semualah. Saya cakap okey. Tak nak mereka risau. And then bila setibanya di MAIPS, saya dah macam melihat keadaan di MAIPS dengan kawasan yang penuh kawat duri, kawasan sekitar kawat duri. Lepas tu you dilayan macam you ni penjenayah pun ada juga tau, macam kita ni pesalah. Yelah. Like, lagi saya confused, saya bukan mindset minta. Tu dah rasa saya bukan minta, saya datang sini, saya dipaksa datang sini and this is how we are being treated. Kita kena duduk dalam bilik, dalam ruang yang tak boleh buka tingkap, and then macam and then semua takut dengan kita. Even nurse and doctor pun kita di sebalik cermin kan. Siapa yang mana-mana frontliners yang kena attend kami, diorang akan pakai PPE lah. And then bila kita masuk macam yang Dr. Izaila kata, katil hitam banyak-banyak tu, saya macam rasa kenapa saya kena duduk sini. And I was like, kalau betul COVID ni berbahaya, kenapa rapat-rapat sangat katil je. Tapi bila dah they have no choice sebenarnya. Bila dah masuk tu, dia orang kata, yalah jadi banjuk kita lah untuk semua pesakit kat situ. Kita semua positif. So you don't worry, dia kata. Tak kisah pun kita rapat-rapat. Yelah, betul. Itulah perasaan saya. And then memang sangat confused and then dengan keadaan yang sesak, toilet sangat. Tak sah cakap lah. Saya cakap. Dengan apa tu, you kena queue semua tu, memang the first day tu saya sangat down. Saya tak tahu macam mana saya nak continue because you have to complete the 10 days, so I have another 6 days. So the first day tu memang menangis je lah kerjanya. Tak ada buat apa pun. So saya mungkin ada keperasaan macam ingat mati masa tu. Sebab macam saya cuma ada simptom, saya tak demam tapi saya ada macam sejuk-sejuk. Tapi bila saya dah cakap dah di detect positif,
saya sendiri yang administer ubat. Saya makan Panadol, saya ambil semua. PCM, saya ambil ubat batuk, saya spray betadine semua tu because I want to make sure saya tak nak batuk. And that's the reason why sepanjang tempoh quarantine tu saya decided not to fast. So sebab saya nak make sure saya tak batuk tu je. Alright. Okay. Terima kasih. Alright. Okay. Jadi terima kasih Dr. Maizatul. Jadi apa yang digambarkan di viral tu saya dah dengar sendiri daripada Dr. Maizatul. Walaupun kita di dalam satu society ini first time Dr. Maizatul sharekan kepada saya dan juga kawan-kawan society IEEE. Terima kasih Dr. Alright. Sebenarnya sepatutnya kita habis pukul 10 tapi saya sangat berterima kasih semuanya. Kalau nak tanya soalan saya rasa bila saya senaraikan possible question tu terlalu banyak soalan yang saya nak tanya sebenarnya. Jadi tak dapat dia disebabkan kekangan masa. Jadi saya nak tanya soalan yang terakhir untuk semua panel. Maybe soalan terakhir ni adalah combination of 2 question. Okay. Dr. Sakinah, apakah aktiviti yang dilakukan oleh Allahyarham bapa dan ibu di hospital dan akhir sekali selepas apa yang dah berlaku ni, apa yang Dr. Sakinah nak katakan dan pesanan kepada kita semua? Dr. Sakinah mute. Lupa je. It was Ramadan. It was the last week of Ramadan. So Alhamdulillah saya rasa itu rezeki sangat untuk Mak Abah sebab Abah ni seorang yang busy. He was a consultant engineer by profession and he was very actively in his work. So he's always busy. So that in a way is a blessing because he got to spend the last week of Ramadan in isolation with Mak. So berteman so he could focus but he still did some work jugalah kat dalam buat, tak boleh nak elak lah, but he has strong reason not to attend online meetings ke macam tu. So they ibadah Ramadan, Quran, solat, they never miss. He got to have it awal waktu seperti yang dia biasa amalkan, cuma tak ke surau lah. He got it from the surau juga. So he has been to surau, walaupun small jamaah, but it was Ramadan. So they had some buka puasa together, so that how he got infected. Bila kita makan sama-sama without mask, bila solat kita pakai mask. So yeah, that was the entry point where COVID hits the family. So Alhamdulillah, they spent it well in the ward. I think in 2 weeks time, even though they were high grade fever for the first 1 week, 40, but I never hear them macam terlepas solat ke apa ke, dia yang remind kita make sure solat awal waktu. So you know, they were strong. Abah fought it like a warrior until the last. So yes, and then but I look at it this way. Saya suka bila saya solat, saya selalu suka ulang surah Alam Nashrah. Sebab inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. So it was a way for me to remind myself that Allah always pujuk kita dan kuatkanlah kepercayaanmu, sesungguhnya dengan kesukaran akan datang kemudahan, dan sekali lagi diingatkan, ditegaskan, dengan kesusahan akan datang kesenangannya. So with all this roller coaster, and until now I keep on repeating this because I need to function, I must function. Because if it's not due to Allah, I would have been paralyzed with sadness. Definitely. Because for awal-awal tu pun bila tutup mata je, I can always remember muka Abah yang last dekat ICU because I was the last one yang jumpa Abah dekat ICU. So I had that bits and pieces of memories yang adik-adik lain tak ada. Yang saya cuba sebaik mungkin untuk sampaikan, tapi mungkin memang impaknya tak sama. So saya macam kata, ya Allah, if anything should have come good from this, I know there is something that you have arranged for something to come good from this. Mesti ada reason. So I need to be strong. I need to keep on giving awareness supaya if I could have
if I could save even one family from feeling what my family is currently went through and currently still going through, cukup dah ya Allah. Satu family pun cukup dah ya Allah. So I keep on reminding myself that, and then kita memang kena ingat everything is pinjaman. Everything is pinjaman. This is just a vehicle towards our end destination, final destination. So memang paling Abah suka ingatkan kepada all, usaha sehabis boleh, because Allah tak tengok apa you punya kejayaan ke, you manage to get whatever the result is, but usaha tu. So never feel like a failure even though you didn't achieve what you plan to achieve. You usaha sehabis boleh, yang lain tu Allah tahu dah. Allah tahu dah, Allah dah ambil kira dah. Allah dah ambil kira dah. So itu yang kita kena remember, this is just the vehicle to the final destination, and insyaAllah this is satu anjakan paradigma to my siblings and my mother and orang-orang yang di sekeliling saya, Masya Allah, kematian yang sangat menghidupkan, di mana we need to back up, we need to improve ourselves, because we really need to rejoin him, because we didn't get to have our proper final goodbyes, we didn't get to hug him. So this pandemic is just so harsh on everybody, so everyone is so tired already. We just do our best to support each other, to insyaAllah finally come out from this, to go to that better time. We need that better time. We need it so bad now. So kita just have to be there for each other. Kita jaga kita. Kita always lindungi diri kita to lindungi everybody else. So it's just not us anymore. We need to, each and every one of us need to be the hero to save everyone now, to keluar daripada pandemik ni safely, insyaAllah. Teamwork. Definitely, ya. Betul. Okay, terima kasih Dr. Sakinah. Di sebalik ujian tu sesungguhnya ada hikmahnya yang mungkin kita tak nampak sekarang, mungkin di masa hadapan. Alright, terima kasih Dr. Sakinah. Maybe last question, macam mana dengan keluarga, mak sendiri, dia dah boleh menerima ke tentang ketiadaan Allahyarham ayah Dr. Sakinah? Sorry saya hilang saya punya screen ni, mana dah? Okay, alright. Alhamdulillah, Mak is recovering. She is still having long COVID, so too bad. Even though we recover, there's long COVID. So try not to get it. Try to get vaccinated to minimize everything possible coming out from COVID infection. Try to get vaccinated and try not to get infected because there's long COVID, and we don't know what this long COVID can do because it's still new to all of us, and we don't even know how long it will linger. So yeah, we are trying adik-beradik to support Mak to recover. So she's heartbroken. Health-wise, alhamdulillah, I think she's recovering lah. Cuma adik-beradik yang lain because mungkin masih muda kan, immune system tu masih okay. The kids are superb. The kids are okay sangat, and the adults are fine, insyaAllah. So it's just my mother lah. Terima kasih Dr. Sakinah. Alright, so Dr. Hasliza, boleh ceritakan sedikit sebanyak, aktiviti di pusat kuarantin dan selepas apa yang berlaku ni, apa yang doktor boleh katakan dan sedikit pesanan kepada kita semua? Okay, terima kasih Dr. Izzailah. Okay, saya masuk tu petang, kira petang lah, and then petang tu juga pakar datang round. Kebetulan ada case sebab emergency Caesar for 34 weeks pregnant lady di ICU, waktu berhadapan dengan ICU, so dia ada emergency Caesar at that time, so dia datang terus tengok saya. So dia tak pakai full PPE, so kami berinteraksi di sebalik tabir. Di sebalik tabir plastik tebal, and then dia tanya, so doktor macam mana? Rupanya yang call saya tu adalah MO dan pakar yang minta saya ke ward. Sebenarnya saya tak tahu, saya ingat hanya MO saja. Rupanya masa perbualan di telefon untuk meminta saya ke hospital untuk warded tu, pakar yang bagi tahu kat saya dah tanya boleh bawa laptop ke sebab saya sihat, saya kata. Saya sihat, I don't have any symptoms, saya sihat. So pakar yang mengesahkan boleh bawa laptop. Okay. So bila saya sampai tu kira macam orang dah prepare.
Nak buat kerja lah tu. Kita di akhir semester saya dah terangkan kat dia, kami di akhir semester saya kalau boleh kuarantin kat rumah, tapi dia kata sebab you pregnant tak boleh. Then kebetulan yang telefon tu adalah pakar pakar di ward tu lah. Dia kata kat saya, saya lah yang telefon doktor tadi, dia cakap. So bila saya ni datang dengan keadaan orang dah tahu siapa saya, yang dah request special nak bawa laptop, yang memang dah request, boleh tak saya nak buat kerja? Dia kata buatlah. Dia sebabnya keadaan orang lain bukan untuk buat kerja, keadaan orang lain adalah untuk dapatkan oksigen. Dapatkan oksigen, berehat. Saya di hospital, saya cuma injek ubat cair darah macam yang saya kata tadi lah. COVID ni boleh buat blood clot. Lagipun risiko ibu mengandung. Takut risiko ibu mengandung kan lagi tinggi kan blood clot. Jadi saya kena injek every morning. Itu sahaja, yang lain tak ada. Then bila saya datang tu, nurse dah ready, doktor dah ready, dah tahu saya sihat. So dia tak ada bagi any medication. Saya pasang branula. So bila pasang branula ni, bila kita masuk ward, doktor tak pasang branula, ada satu kebebasan. Kita boleh ke mana saja, nak wuduk senang, nak mandi semua senang sebab tak sakit. Jadinya bila di ward, saya memang cuba hidupkan macam mana saya di rumah. Saya still buat online class. Saya still pantau student FYP saya. Sebab kita di akhir semester. Betul. Dan at the same time saya kena kejar, saya nak bersalin. So due to carry mark student, saya kena keluarkan. So setiap hari saya akan buat kerja lah. Tapi so basically memang buat kerja lah di dalam hospital. Bila petang saya rasa macam agak penat. Bila petang saya agak penat. Mungkin sebab cuaca. So petang panas. Saya panas. Pagi memang saya buat kerja until lunch. And then lepas tu saya rest. Okay, then apa yang saya perhatikan di ward ni, untuk yang tak tahulah macam mana keadaan di ward tu, sebenarnya kalau kita pergi hospital sebelum ni, yang pungut sampah makcik cleaner, yang mop lantai makcik cleaner, cuci toilet makcik cleaner. Tapi hanya masa COVID ni, makcik cleaner hanya cuci lantai dan cuci toilet sahaja. Makanan kita semua disediakan, dihantar oleh staff nurse. I see. Jadinya makanan kita kalau di maaf saya tengok penuh kan, saya rasa walaupun rasa macam saya tak nak berkenalan dengan COVID, tapi dah dikenalkan dengan COVID. Saya rasa macam saya bersyukur saya di kuarantin di hospital, saya tak perlu beratur lama. Saya boleh walaupun dalam panas saya masih selesa tidur. Di hospital. Betul. Hospital saya masih selesa, tak perlu beratur, tak perlu berebut makanan, makan dihantar ke katil masing-masing lah. Dihantar ke katil masing-masing. Air mineral besar dihantar, ditanya setiap pagi. Air panas sentiasa ditanya. Tapi yang benda yang saya rasa macam semua orang kena tahu adalah pesanan Dr. Hasliza. Apakah pesanan Dr. Hasliza pada kita semua? Okay, stigma masyarakat ni, dia rasa macam COVID. Sebab saya tak tahulah, saya jumpa ramai anak muda yang rasa COVID is just demam sesama. Okay, pada saya you nak rasa macam tu if antibody you tinggi. But then you tak tahu sebenarnya sebelum you dapat antibody COVID tu, you suffer macam mana. Level suffer you, level sakit you tu tak tahu macam mana. So tak perlulah kata, kalau dah kena COVID, you tak perlu vaksin. Sebab you ada natural antibody. No, you tak tahu sama ada you kembali ke rahmatullah ataupun you dapat antibody tu. So tak perlulah cuba-cuba. And then semua orang kena tahu tempoh intubasi COVID ni adalah 10 hari. That's why sekarang KKM wajibkan kuarantin 10 hari. Daripada tarikh kita swab tu yang KKM ambil. Ada yang pertingkatkan. Kita dapat sebelum tu, kenapa tak pendekkan? Pada saya, better to follow je lah. And then selepas 14 hari kuman tu akan mati. Dan benda tu akan stay kat body, kuman mati tu akan stay kat body kita, jadi antibody kita for 3 months. So sebenarnya kalau saya sekarang, saya buat test COVID, saya masih positif. Positif saya bukan yang menjangkitkan orang. Dia dah jadi antibody untuk saya. Jadinya
Itu kena faham. Dan satu lagi adalah sifat COVID ni saya tak sure, tapi melalui pembacaan saya dah nak habis dah sikit je. sebab COVID Dia wrapping up. dia punya simptom dia adalah dia menyebabkan batuk sesemua. Simptom menunjukkan bahawa COVID ni suka benda yang macam sejuk. So, lagi satu, bila makan, orang yang COVID ni dia rasa panas. So, dia nak benda yang macam sejuk untuk dia reduce sakit tu. Tapi sebenarnya benda tu yang menggalakkan batuk. Sebab saya buat pembacaan ni, dengan anak saya kena. Masa husband dengan anak saya kena. Dan ada juga kajian, misleading kajian yang mengatakan bahawa ada artikel test yang confuse between dengue, chikungunya and juga COVID. So sebab itulah antara punca banyak kes terlepas because of artikel. I see. Terlepas kajian. Setelah positif. Positif. Betul banyak yang terlepas. Alright. Okay. Okay. Terima kasih Dr. Hasliza. Betul lah, saya pun ada dengar juga di antara dengue, lagi satu tu dengan COVID, dia macam simptom dia sama kan? Okay. Alright. Dia hampir sama, tapi COVID ni dia menyerang macam dengue dengan chikungunya menyerang sendi, tapi COVID ni dia menyerang sistem pernafasan. Dan ramai yang bagi tahu kenapa selepas 14 hari ada yang argue dengan saya, sebab tu kalau nampak saya sharing kat Facebook, ada yang argue dengan saya kenapa 14 hari ramai yang meninggal. Itu adalah efek daripada serangan masa 10 hari tu. Itu betul. Serangan dia. Alright. Okay. Takutnya COVID-19 kan. Dia serang secara senyap. Okay, Dr. Maizatul, bolehkah share sedikit aktiviti di pusat kuarantin dan juga pesanan untuk kita semua? Okay, alright. Macam saya cakap tadi, saya pada awalnya saya breakdown. So saya menangis. So saya malu dengan kawan-kawan seperti katil tu kan. So the only place yang tak ada orang was the surau. So saya pergi duduk dalam surau tu. Bulan Ramadan, jadi kita mengaji, kita solat sunat, semua kan, tak duha semua. So dan masa saya dekat surau tu, saya perasan dekat dinding tu ada gambar Kaabah. So that is when it triggers me. Okay, saya macam tersentak. Okay, so saya memang cakap kat suami saya rindu sangat nak pergi sebab the previous year tu memang alhamdulillah kami sekeluarga dapat berpuasa menyambut Syawal di Mekah dan di Madinah. Jadi bila saya pandang tu baru saya kata okay, and then saya perasan rutin saya macam saya di sana. Saya akan bangun pagi, saya sebab kita pagi-pagi kan kena bersiap sedia nak masuk Masjidil Haram semua kan. So saya memang mulakan hari saya pukul 4:30 pagi saya dah bangun sebab saya tengok masa tu tak ada orang dalam toilet. So that is when I don't have to queue. So saya start bangun awal, saya akan stay tahajud, mengaji sampai subuh, and then baru saya rehat, lepas tu duha saya masuk balik, Zuhur semua. So saya cakap this is the routine that memang macam ni lah rutin saya kat sana. And then suasana sesak macam tu, that reminds me of Mina masa saya buat haji. So saya katakan okay, so immediately saya switch cara fikir saya kata okay, ini hikmahnya Allah hantar saya kat sini sebab saya memang saya risau Ramadan kali ni boleh ke saya mengaji, sempat ke saya nak buat kerja dengan online classes semua kan. So saya cakap okay, maybe inilah hikmahnya Allah nak bagi saya momen untuk saya sendiri seorang-seorang spend Ramadan. Ya, betul. So memang saya ambil kesempatan, saya kata, dan memang saya sentiasa doa, saya kata jangan ada seorang pun dalam seluruh keluarga saya, seluruh zurat keturunan saya jangan ada yang kena COVID. Itulah doa saya sepanjang saya, yalah sepanjang Ramadan tu lah. Mudah-mudahan yalah Allah terimalah kan. Jadi that is how I managed to complete the 6 days
dekat MAIPS dan saya mula terbuka, saya mula berkawan. Sebelum tu saya memang saya isolate, saya duduk surau, nangis seorang-seorang. Memang orang pun takut nak cakap dengan saya sentiasa menangis. Okey. Dr. Maizatul, apakah pesanan yang boleh dikatakanlah pada kita semua yang Dr. Maizatul boleh kongsikan pesanan kepada kita? Pesanan saya, COVID is real. Jadi, so jangan ambil mudah. Tapi kalau dijangkiti, don't be panic because the panic will kill you. Okay, so you have to be strong. Memang kita dengar banyak simptom-simptom, banyak apa dia punya consequences of COVID ni. Dia berbeza-beza dengan orang individu. Macam saya, alhamdulillah saya cuma awal tu saya ada rasa demam, saya ada sakit-sakit badan. Macam saya experience masa saya kena influenza dulu. Tapi tak lama, macam 1 or 2 days, tapi saya continue makan ubat. Saya jadi doktor sendiri, saya bagi makan Panadol every 6 hours. And then simptom yang saya ada, saya sebenarnya tak perasan yang saya ada hilang deri rasa dan bau. Saya cuma perasan hari ke-6 atau hari ke-7. Sebab saya bila ada satu hari tu saya teringin sangat nak minum kopi, dekat MAIPS dia orang bagi kopi, saya cium kopi tu, saya tak rasa apa, saya tunjuk kat hidung saya tak bau. Okay. Masa tu sedar hilang rasa. Yes, that is when saya baru, and then baru saya tanya kawan saya, toilet tu busuk tak, saya kata. Sebab saya tak cium bau. Apa busuk? Saya tak pernah bau apa-apa pun dalam toilet. Sebenarnya toilet di MAIPS tu busuk ke? Sebenarnya berbau lah. So masa tu baru saya tahu saya dah hilang dari bau dan dia. Okay. Alright, terima kasih. Dr. Maizatul, saya rasa memang tak cukup masa ni, semua memang sangat valuable lah. Saya rasa pengalaman yang dikongsikan oleh ketiga-tiga panel kita, Dr. Sakinah, Dr. Hasliza, Dr. Maizatul. Tapi kita terpaksa akhiri juga program kita pada hari ini. Sekian sahaja untuk program kesedaran pada pagi ini. Saya yakin kita semua mendapat kesedaran dan iktibar serta peringatan yang jelas sebenarnya di atas segala perkongsian oleh panel-panel kita yang hebat sekali. Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada semua panel kita kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. Di sini saya paparkan sijil, terpaksalah virtual kan, e-certificate pada Dr. Sakinah, Dr. Hasliza dan juga Dr. Maizatul. Terima kasih semua, terima kasih yang tidak terhingga. Saya wakil IEEE DS ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada semua panel kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih penganjur. Sesi bergambar. Sesi bergambar. Sesi bergambar ya. Boleh ke kita on kamera kita untuk ambil gambar beramai-ramai bersama panel-panel kita. Dr. Nafa akan snap kan? Okey, saya snap Alright, terima kasih Dr. Nafa. Dr. Nafa tak buka kamera? Oh lah, lupa sendiri Okey, sorry. Okey. 1, 2, ada beberapa skrin, 4 skrin ni. Okey. Lagi sekali. Satu, dua, senyum. Okey. Alright. Okay. Alright, alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Nafa. Terima kasih. So saya akhiri kita punya program pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you for the platform. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Sakinah, semua. Dr. Hasliza, Dr. Maizatul. Recorded video ada dalam YouTube YouTube. Alright, kita akan sampaikan punya. Ya, terima kasih. Dr. Nayati. Prof Yati. Saya tak dapatlah nak baca soalan tadi.